Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatihah binti Abdul Rahman, nombor matrik 204004. Saya merupakan ahli kumpulan 10. Nama program kumpulan kami ialah AgroFund. Program ini adalah bertujuan untuk menggalakkan pelajar menanam sayuran berdaun secara hidroponik dengan kaedah yang betul dan menerangkan kepada pelajar kaedah pengurusan tanaman sayuran berdaun dari segi penyediaan tanah, penjagaan, pembajaan dan kawalan serangga sehingga kepada pengutipan hasil. Seramai 12 orang pelajar SMK Penanti Pulau Pinang diberikan borang soal sidik bagi mengetahui keperluan dan kemahuan mereka dalam sesuatu program. Responden dipilih berdasarkan kumpulan sasaran iaitu pelajar sekolah menengah yang mengambil subjek pertanian. Tujuan terdapat dua objektif program kami. Yang pertama, menggalakkan pelajar menanam sayuran berdaun secara hidroponik dengan kaedah yang betul. Kedua, menerangkan kepada pelajar kaedah pengurusan tanaman sayuran berdaun secara hidroponik dari segi penyediaan tanah, penjagaan, pembajaan dan kawalan serangga dengan jelas. Seterusnya, kita ke pembentang kedua. Baiklah, berdasarkan analisis keperluan yang dilakukan terhadap pelajar tingkatan 5 Sains Pertanian SMK Penanti, kami dapati bahawa terdapat beberapa maklumat penting yang menjadi asas kepada program ini. Pertama, kami dapati bahawa maklumat yang diperlukan oleh mereka adalah kaedah untuk menanam sayuran berdaun, dan jenis maklumat yang diperlukan oleh pelajar tersebut adalah kaedah menanam sayuran berdaun yang betul dan peringkat-peringkat dalam penanaman sayuran berdaun. Seterusnya, keutamaan maklumat yang diletakkan dalam isi kandungan program ini adalah pertama, penyediaan tanah, kedua, kaedah menanam, dan yang terakhir, penjagaan sayuran. Perkara-perkara ini telah termasuk dalam mengandungi penyediaan media, penjagaan, kawalan serangga serta pembajaan. Dan masa yang diperlukan untuk menjalankan program ini adalah 1 jam. Dan akhir sekali, usaha yang diperlukan dalam menjayakan program ini adalah pembahagian tugas antara setiap ahli, dan kami perlu sentiasa berhubung dengan pihak sekolah untuk memastikan koordinasi program dapat dilakukan. Okey, saya pembentang yang ketiga. Nama saya Nur Adibah. Okay, saya akan menerangkan tentang elemen yang terdapat dalam program ini, iaitu elemen prestasi dan juga elemen keseimbangan. Dan elemen prestasi semasa program ini berlangsung, dengan baik seperti yang telah dirancang, iaitu pada 16 Disember 2020, dan program ini bermula pada jam 8.30 malam sehingga 9.30 malam. Seperti dalam acara dan atau titik program, kami mendapati reaksi yang memuaskan daripada penonton dan juga peserta, dan mereka sangat memberikan tumpuan yang baik sepanjang program berlangsung. Dan kami juga mendapati bahawa program yang dijalankan ini dapat menerima maklum balas yang baik daripada pelajar tingkatan 5 SMK Menanti, dan mereka menyatakan bahawa mereka memiliki program yang dijalankan ini dan berharap agar program ini dapat dibuat dalam tempoh yang lebih panjang. Bagi elemen keseimbangan, kami menerapkan beberapa aspek sosial dan sikap, iaitu antaranya adalah emosi, sikap dan intelektual. Bagi emosi, panel cuba menerapkan nilai menyayangi alam sekitar dengan menjelaskan penggunaan baja kimia yang berlebihan dapat mencemarkan alam sekitar. Daripada segi sikap pula, semasa program berlangsung, panel juga menunjukkan sifat yang peramah dan terbuka, iaitu menerima kedatangan pelajar-pelajar tingkatan 5 SMK Penanti dengan baik, dan panel juga menerangkan sikap suka bertanya dapat memainkan peranan penting dalam menjadikan
seseorang itu lebih berani dan berpengetahuan. Dan bagi aspek intelektual, untuk panel juga menegaskan bahawa untuk memulakan apa-apa sahaja kaedah penanaman, penonton dikendaki mempunyai ilmu yang betul bagi memastikan tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan sihat dan berkualiti. Okay, itu saja saya serahkan kepada pembentang yang keempat. Okey, nama saya diberi Nur Ain. Saya akan teruskan kepada proses perancangan program. Okey, proses perancangan program terbagi kepada 3, iaitu proses berterusan, proses pengajaran dan proses koordinasi. Okey, yang seperti yang kita sudah maklum, perancangan program itu sendiri bermaksud satu proses membuat keputusan dalam membuat perancangan program. Okey, proses yang pertama adalah proses berterusan. Kumpulan kami telah membuat keputusan dengan memilih topik tanaman sayuran berdaun secara hidroponik. Pemilihan topik ini adalah berdasarkan analisis keperluan yang telah dilaksanakan pada tugasan pertama. Okey, kami juga telah berunding dengan guru sains pertanian di sekolah SMK Seri Penanti untuk sebelum melaksanakan program ini. Terusnya, proses yang kedua adalah proses pengajaran. Seperti yang kita tahu, pembelajaran itu berlaku melalui pengalaman yang dimiliki oleh seseorang pelajar. Justru itu, sebelum melaksanakan program ini, kami telah berbincang dan berunding untuk dalam pembahagian tugasan. Contohnya dalam penyediaan tanah disampaikan oleh panel Saudari Adibah. Yang kedua adalah penjagaan tanaman disampaikan oleh Saudari Fatihah. Yang ketiga adalah pembajaan disampaikan oleh saya sendiri. Dan yang terakhir sekali adalah kawalan serangga disampaikan oleh Saudara Mirza. Pengagihan tugasan ini supaya setiap ahli dapat memberikan pengisian program dengan lebih baik dan berkesan. Di samping itu dapat mencapai objektif program yang telah ditetapkan. Proses yang terakhir adalah proses koordinasi. Kami juga mengutamakan untuk menyelesaikan masalah para peserta hadapi. Dalam program ini kami telah merancang kandungan program yang boleh mendapatkan minat serta kerjasama para peserta. Kami juga telah berkolaborasi dengan pihak sekolah SMK Seri Penanti melalui guru sains pertanian Puan Nur Mazni bin Zainul untuk mendapat kelulusan serta kebenaran untuk melaksanakan program ini. Kami juga telah memilih platform Google Meet untuk memudahkan lagi para peserta iaitu pelajar menyertai program ini. Koordinasi ini juga bermaksud saya terapkan dalam bahagian pembajaan. Saya telah mengesyorkan sumber untuk mendapatkan baja A dan baja B, contohnya melalui Shopee, Facebook dan sebagainya. Seperti yang kita maklum, proses perancangan program ini merangkumi perancangan, melaksanakan dan menyemak sama ada perlu ditambah baik atau tidak. Seterusnya adalah melaksanakan program itu. Okay, next. Okay, di penilaian terdapat 2 iaitu kaedah penilaian dan juga hasil penilaian program. Dan bagi kaedah penilaian terdapat 2 kaedah iaitu daripada soal sidik dan juga pembahagian. Kaedah soal sidik ni merupakan kaedah yang digunakan dalam proses pengumpulan data daripada peserta yang terlibat. Dan pada akhir program, peserta diberikan pautan Google Form untuk menjawab 10 soalan soal sidik dan aktiviti ini juga bertujuan untuk mendapatkan maklumat balas daripada peserta. Dan hasil penilaian program iaitu pengumpulan data. Hasil dari pengumpulan data, kami cuma memilih 4 soalan daripada soal sidik tersebut. Antaranya adalah next. Okay, bagi soalan 1 tersebut menunjukkan bahawa seramai 9 orang peserta, hanya 3 pada orang peserta sangat setuju dan terdapat 6 orang setuju dengan soalan 1 tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa peserta amat menyukai program yang dijalankan ini. Okay, next. Bagi soalan nombor 5 ni, menyatakan bahawa terdapat 5 orang yang bersetuju bahawa program ini berjaya menarik minat mereka untuk menanam sayuran berdaun, manakala terdapat
4 orang yang sangat setuju dengan soalan nombor 5 ini. Next. Bagi soalan nombor 6, seramai 4 orang sangat bersetuju dengan sesi penyampaian sesuai dengan kaedah pembelajaran mereka, manakala seramai 5 orang menyatakan mereka bersetuju dengan sesi penyampaian sesuai dengan kaedah pembelajaran mereka tersebut. Okay, next. Bagi soalan nombor 7, terdapat 5 orang menyatakan mereka bersetuju jika program ini diteruskan, manakala seramai 4 orang sangat bersetuju jika program ini diteruskan. Okay, itu sahaja. Secara rangkumannya, apa yang kami dapat daripada penilaian program Agrofund ini adalah ianya sebuah program yang dirancang dengan baik, namun masih ada kekurangan dari segi isi kandungan. Ini berdasarkan maklum balas yang dilakukan setelah maklum balas peserta yang didapati setelah program tamat. Seterusnya, analisis keperluan adalah sangat penting dalam perancangan sesuatu program kerana tanpa analisis keperluan, kami tiada maklumat yang matlamat yang jelas dan rangka program yang baik. Akhir sekali, program pertanian yang baik adalah program yang dapat memupuk semangat tani peserta setelah program tamat. Apa yang kami dapati daripada maklum balas peserta adalah peserta berasa lebih bersemangat untuk menanam sayuran berdaun dan mereka lebih berminat untuk menceburi bidang pertanian setelah program tamat. Maka kami dapat sifatkan bahawa program Agrofund ini adalah sebuah program pertanian yang baik. Sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.